أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hari ini Ustaz akan mengulang kaji kembali berkaitan pembelajaran kita minggu lepas. Hari ini bersamaan minggu yang ke-20, iaitu ulang kaji bab adab berjual beli. Adab berjual beli, dari segi bahasa, jual beli ditakrifkan atau dimaksudkan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Manakala dari segi istilah pula, jual beli bermaksud akad pertukaran barang dengan barang yang membawa kepada pemilikan selama-lamanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahalallahu al-bai'a, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, wa harrama riba, mengharamkan akan riba. Hukum jual beli. Pelajar-pelajar ustaz sekalian, ingat hukum jual beli ada 5. Ingat 5 hukum jual beli. Hukum yang pertama adalah wajib. Hukum yang kedua adalah haram. Hukum yang ketiga adalah sunat. Hukum yang keempat adalah harus. Hukum yang terakhir iaitu hukum yang kelima adalah makruh. Ustaz akan terang kepada kamu secara baik, iaitu secara lebih mudah kamu faham. Okey, hukum yang pertama tadi wajib. Wajib, contoh dia, ketika seseorang memerlukan sesuatu seperti barang keperluan, contoh makan, minum dan seumpamanya, itu adalah hukum wajib. Haram, menjual dan membeli barang yang dihalalkan, contoh macam arak, dadah dan seumpamanya, yang jelas akan keharaman dia. Okey, sunat, melebihkan timbangan kepada pembeli bertujuan bersedekah, contoh kalau macam kita minta nak beli ikan pelaling 1 kilo, tiba-tiba penjual tu dia bagi kat kita lebih, dia bagi sekilo 200 gram. Jadi 200 gram itu adalah sedekah. Hukumnya adalah sunat. Okey, hukum yang keempat, harus. Hukum harus iaitu jual beli yang menepati syarat-syarat jual beli. Maksudnya ada penjual, ada pembeli, ada barang yang hendak dibeli ataupun barang yang hendak ditukarkan. Lepas tu berlakunya akad. Makruh, jual beli yang dijalankan sewaktu azan berkumandang. Itu makruh lah. Sebab azan menandakan masuknya waktu solat. Jadi kena tinggalkan urusan jual beli. Tapi dia taklah membawa hukum haram. Sekadar harus, sekadar makruh sahaja. Okey, seterusnya. Sebab-sebab Islam menggalakkan jual beli. Sebab ni banyak. Memang banyak. Tapi Ustaz nak sampaikan kepada pelajar-pelajar Ustaz hanya 5 sahaja. Yang pertama, sebagai sumber rezeki yang halal. Yang kedua, memberi peluang meningkatkan pendapatan. Kerana 9/10 kekayaan datangnya daripada perniagaan. Okey, yang ketiga, memenuhi tuntutan fardu kifayah. Yang keempat, menairatkan silaturahim, iaitu hablum minan nas, menjaga hubungan sesama manusia. Wa hablum minallah, iaitu menjaga hubungan dengan Allah lah, iaitu Allah Rabbul Jalil. Yang terakhir, menjana ekonomi. Sebab ekonomi yang tinggi, negara yang maju berasaskan kepada
kemajuan daripada aspek perniagaan. Perniagaan itu menyumbang dalam pembangunan negara. Okey, adab jual beli. Adab jual beli ni kira kalau kita ni macam banyak, tapi cukuplah memadai kita ingat 5. Maksimum 5, paling kurang 3 cukuplah. Okey, contoh. Adab penjual ialah memberi layanan mesra kepada pelanggan. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengasihani lelaki yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menjelaskan hutang. Okey, adab jual beli yang kedua, sabar dalam kerenah pelanggan. As-sabru minal iman. Sabar itu separuh daripada iman. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dengan pelanggan. Contoh, berkomunikasi dalam keadaan yang baiklah. Jangan tengking, jangan marah, jangan meluahkan perkataan-perkataan yang kesat yang boleh membawa kepada pemusuhan dan seumpamanya. Okey, yang keempat, mengutamakan kebersihan dan keceriaan, iaitu mementingkan bab taharah. Taharah ni kebersihan lah. Okey, yang kelima, mengutamakan kualiti. Sesuatu barang yang berkualiti akan menjamin kepada kepuasan pelanggan. Jadi, utamakan kualiti dan jagalah hati pelanggan sebaik mungkin. Okey, yang terakhir, kedudukan jual beli dalam memenuhi fardu kifayah. Okey, fardu kifayah ni kalau dalam aspek kita nak mudah faham, bila seorang buat, yang lain terbebas daripada dosa. Maksudnya cukup seorang buat, yang lain tu tak perlu buat dah. Okey, itu dinamakan fardu kifayah. Kedudukan jual beli dalam memenuhi fardu kifayah, kita ingat 4. Ingat 4. Yang pertama, tidak perlu bergantung kepada negara asing. Yang kedua, membantu meningkatkan ekonomi negara. Yang ketiga, membantu golongan yang tidak bernasib baik. Yang keempat, menghindarkan masyarakat daripada terlibat dengan transaksi yang meragukan dan bertentangan dalam Islam. Tanamkan dalam fikiran, lapangkan dalam hati, ingat baik-baik. Selama kita hidup, berpeganglah kepada 2 perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Okey, itu adalah sedikit ulangan daripada subjek topik yang telah kita bincangkan minggu lepas. Ustaz rasa cukup sekadar situ sahaja. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah silap, dhaif dan seumpamanya datangnya daripada kesilapan ustaz sendiri. Aqulu lihaza wa anastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ina wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.